Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam bab vektor. Hari ini kita akan belajar ungkapan-ungkapan. Kita akan jumpa ayat-ayat vektor yang menyatakan tentang selari, segaris, ataupun vektor tak selari, ataupun vektor bukan sifar. Itu yang istilah-istilah yang kita jumpa dalam vektor yang kita nak belajar hari ni. Perkara pertama, cikgu nak awak salin dalam buku AdMath sedikit nota tentang vektor. Awak catatkan seperti yang tertera pada skrin sekarang ni. Pertama, kalaulah dalam ungkapan vektor tu awak nampak vektor selari ataupun vektor segaris. Contoh, boleh catatkan. Kalau kata PQ selari, vektor PQ ni selari dengan vektor AB, contoh. Kalau awak jumpa perkataan PQ selari dengan AB, ataupun boleh juga ayat kata PQ segaris dengan AB. So bila ada nampak selari atau segaris, awak boleh buat ungkapkan macam ni. PQ sama dengan vektor PQ. Dia ada vektor, dia ada arrow huruf besar mesti ada arrow. PQ samakan dengan K, vektor PQ samakan dengan K AB. Ini adalah satu ungkapan yang awak perlu tahu. Kalau dia kata vektor PQ selari dengan vektor AB, maka awak kena buat PQ sama dengan KAB. Ini K ni boleh je apa-apa nilai, apa-apa huruf. Menunjukkan kat situ bila dia kata selari atau segaris, PQ, vektor PQ dengan AB tadi, dia ada kaitan K, pemala dekat situ. Maksudnya PQ nanti adalah beberapa kali ganda daripada AB. K tu skala vektor ataupun pemala yang kita dah belajar kan, berapa kali ganda besar dia. Nanti akan lebih jelas lah nanti cikgu kita jawab latihan. Satu lagi, kalaulah dia kata vektor huruf kecil, bila ada huruf kecil dia mesti ada wave gitu kan. Vektor A selari, contohnya selari dengan vektor B. Jadi dia boleh juga dia buat A. Kalau dia tak nak guna K, dia nak guna lambda. Ini biasa yang kita gunalah. Kita jumpa vektor A lambda kepada vektor B. Bermaksud dekat sini pun tak kisahlah dia K ke, dia lambda ke, menunjukkan dia mesti ada pemala dekat situ. Ada skala vektor, maksudnya vektor A adalah beberapa kali ganda daripada vektor B. Contoh, kalau ada perkataan selari atau segaris, so kena ada kaitkan dengan pemala. Tak kisahlah K ataupun lambda. Yang kedua, kalau vektor tak selari atau bukan sifar, contoh. Yang depan tu dia cerita tentang vektor A. A ombak tu kan, A wave tu. Yang belakang dia cerita pasal vektor B. Bila huruf kecil dia mesti ada gelombang kat bawah tu, wave tu, B. Jadi kalau dia kata tak selari atau bukan sifar, awak ambil depan ni, depan cerita A tu, apa-apa yang ada depan vektor A, awak anggap kalau H lah dia, mesti samakan dengan sifar. Dan yang belakang tu dia cerita pasal vektor B kan. Apa-apa yang ada di depan vektor B tu mesti samakan dengan sifar. Itu konsep dia. Contoh kalau cikgu bagi, kalau tak dia tak guna vektor A atau B, dia guna vektor X katakan. Vektor X sama dengan dia mesti X, depan cerita X, contoh belakang cerita pasal Y. Vektor Y. Cikgu tukarkan asalnya vektor yang depan tu, cikgu buat A dengan B kan. Kalau lah kata vektor tu vektor X dan Y, lepas tu soalan kata dia bukan sifar atau tidak selari, sama je. Ambil cerita yang depan X tu, apa-apa depan X tu samakan dengan sifar, dan
Yang belakang ni apa-apa cerita tentang vektor Y, kita samakan dengan sifar. Okey, ini nota penting lah. Bila nampak segaris, mesti ada pemalar K atau lambda. Segaris ke, selari ke, mesti ada pemalar. Kalau dia kata tidak selari atau bukan sifar, pecahkan dua cerita. Cerita A sama dengan sifar, cerita B samakan dengan sifar. Okey, next kita tengok latihan. Okey, kita tengok latihan buku modul 154. Okey, ni contoh satu ni tak perlu salin lah. Awak tengokkan je, awak fahamkan apa yang cikgu terang. Dalam rajah berikut, tentukan vektor-vektor yang selari dan nyatakan hubungan mereka. Kita cari vektor selari, lepas tu dia suruh nyatakan hubungan. Maksud selari, kalau yang ini kita dah belajar sebelum ni, ini maksud dia vektor sama. Magnitude dia sama, panjang arah dia sama, dan dia arah dia sama, dan magnitude tu maksudnya panjang sama. Ini kita panggil dia vektor sama. Okey, ni nama dia vektor sama. Kalau selari, kita tengok lebih kepada bentuk dia lah. Tak kisahlah dia panjang ke pendek. Okey, kalau dia sengit ke atas, yang ni pun mesti sengit ke atas. Itu selari. Kalau selari, dia tak mementingkan magnitude dia, panjang dia. Selari mesti arah dia sama. Kita mementingkan kalau selari, arah dan juga bentuk dia. Tu selari. Kalau sama, macam atas ni, kalau sama, arah sama, panjang pun sama. Kalau selari, lebih kepada arah. Jadi soalan dia, okey, kita tengok. Kita ada berapa garisan tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. So, kita tengok mulakan dengan AB. AB, kita tengok, cari satu persatu. AB dengan mana? Okey, katakan ni nombor 1. AB, dia selari dengan, kalau kita lihat, dia selari dengan GH kan? Ni GH. Sebab apa? Sebab arah dia nampak. Ni ke bawah, yang ini pun ke bawah. Ataupun garis dia sengit, yang ni pun sengit ke bawah. Okey, jadi dalam buku kalau tengok jawapan tu di bawah tu, kalau cikgu boleh naikkan, cikgu tak tulis, cikgu terangkan saja. Jadi AB dan GH adalah vektor-vektor selari. Dia suruh kaitkan yang mana selari. Jadi kita tengok satu persatu. Tadi kita nampak AB dan GH adalah selari. So kita dah jawablah soalan nombor 1. Yang mana selari? Kita tengok AB dan GH adalah selari. Dan nyatakan hubungan mereka. Kan tadi cikgu dah cakap, kalau selari, nampak? Okey, kalau selari, kita mesti kaitkan dengan nilai pemalar K ataupun lambda. K ataupun lambda. Jadi macam mana kita nak kaitkan hubungan dia tu? Okey, jadi kita dah belajar kan skala vektor. Kita tengok yang mana yang lebih panjang. Okey, AB ke GH? GH lebih panjang kan? Jadi kita kira kotak dia. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 bahagikan dengan yang asal tu. Yang asal dan pendek tu 1, 2. So kita nampak berapa skala pembesaran dia? 2 kali ganda. Bermaksud nilai GH ni adalah 2 kali ganda daripada AB. Ni panjang dia 2, yang ni 4. Dia jadi 4 kan? Maksudnya dia 2 kali ganda daripada AB. Okey, jadi hubungan dia macam mana kita nak tulis? Macam tu lah. Kita tulis sekejap. AB sekejap Okey, sorry, cikgu terbalik. Cikgu terbalik sebab kita kata AB selari dengan GH kan. Jadi kita kena buat kata AB dia selari. Kita selari boleh buat macam ni lah, selari dengan GH. Jadi sebab kita sebut AB dulu, jadi kita tengok panjang AB. AB panjang dia 2. Okey, GH 4 kotak kan. So dapat 1/2. Bermaksud AB, panjang AB adalah 1/2 ni adalah pemalar dia lah, separuh daripada GH. Okey,
Kalau yang cikgu buat mula-mula tadi, GH 2 kali AB. Tu terbalik. Sebab kita buat AB dulu. Jadi kita ambil panjang AB 2 bahagikan dengan panjang kotak GH 4, jadi 1/2. Jadi kat sini vektor AB adalah separuh daripada GH. Yang inilah hubungan dia. AB ni adalah separuh. Separuh daripada GH. Okey. Kalau GH 2 kali ganda AB. Sebab kita buat AB kan. Kalau boleh juga kalau awak nak kata GH adalah vektor selari dengan AB. So jadi hubungan dia GH sama dengan 2AB pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kita tengok jawapan dalam buku, dia kata AB dulu kan. AB selari dengan GH, jadi kena buat AB separuh daripada GH. Okey. Okey, seterusnya apa lagi kaitan? Kita tengok CD pula. Okey, yang ni cikgu padam ya. Dah ada dah jawapan, cuma cikgu nak fahamkan je. Okey, sekarang kita tengok CD. Okey, kalau cikgu tanda CD selari dengan apa? Kita nampak sengit dia sama macam MN kan? Okey, nampak? Ni sengit ke bawah, yang ni pun sengit ke bawah. Jadi kita buat CD selari dengan MN. Okey, NM ke MN ke, mana-mana boleh kita ikut abjad lah kan, MN. Jadi kalau CD panjang dia berapa kotak? 1, 2, 3, 4. So 4 bahagikan dengan MN 1, 2. 2 kotak. Jadi kita nampak 2 kali ganda. Okey, CD adalah 2 kali ganda MN. Okey, kita nampak ada hubungan pemala dekat situ. So maksudnya kalau dia selari atau segaris, kita boleh tulis dalam bentuk umum tadilah. CD sama dengan KMN. Bermaksud K tu, inilah maksud K tu tadi, pemala skala vektor berapa kali ganda. Jadi CD ni adalah 2 kali ganda daripada MN. Jadi kalau kita tengok jawapan dia, okey, CD adalah 2 kali ganda daripada MN. Okey, jelas. Okey, sekarang kita tengok kaitan vektor-vektor yang lain, kan dia ada 8. So maksudnya ada, kita dah tengok 2 pasangan, mesti ada 4 pasangan. Okey, sekarang kita tengok yang mana pula? Okey, sekarang kita tengok EF. Okey, garis dia tegak. Mana garis tegak? Okey, kita nampak macam ni kan? Yang ni pun tegak. Cumanya apa yang berlainan? Arah dia kan. Selari dia tak kisah arah dia berlawanan ke tidak. Asalkan dia, kalau dia garis tegak, ini tegak. Kalau dia sengit, satu lagi mesti sengit. Tu maksud selari. Jadi kita tengok EF, macam jawapan tu lah. Selari cikgu wakilkan macam ni lah. EF selari dengan KL. Tetapi dia kena letak negatif. Sebab apa? Sebab dia berlawanan arah. Okey, jadi EF panjang dia berapa? Panjang dia 1, 2, 3. 3 bahagikan dengan KL 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita dapat 1/2. Jadi EF adalah negatif 1/2 KL. Maksudnya EF tu adalah separuh daripada KL, tetapi dia berlawanan arah. Betul kan? EF tu adalah separuh daripada KL. Dia 6, tapi yang ni 3. Maksudnya separuh lah. EF adalah separuh daripada KL, tapi kena letak negatif sebab dia berlawanan arah. Okey, dah ada 3 pasangan. Mari kita tengok jawapan dulu. Okey, jawapan C. Sebab itulah dia tulis EF sama dengan negatif KL. Okey, kita tengok yang terakhir, IJ pula. Okey, padam dulu. Okey, mari kita tengok satu lagi pasangan, IJ. Okey, IJ dia melentang, dia sama dengan PQ kan. Okey, IJ dia selari dengan PQ, tetapi kena letak negatif.
Sebab IJ-nya ke kanan, PQ-nya ke kiri. Jadi IJ berapa kotak? 3. 3 bahagikan dengan, kita kena tengok IJ dululah sebab kita buat IJ yang selari dengan PQ. Kalau awak buat PQ dengan IJ, so awak tengoklah PQ lah yang dulu, kotak PQ bahagi dengan IJ. Tapi bila IJ selari dengan PQ, kotak IJ bahagikan dengan PQ. PQ dia 2. So tak boleh nak kecilkan. Jadi IJ adalah negatif 3/2 daripada PQ. Okey, itu kadar hubungan dia, pemalar dia. Okey, negatif 3/2 PQ, tak boleh kecilkan. Jadi apa yang nak dinyatakan di sini, kalau dia selari, tengok jawapan dulu, IJ sama dengan negatif PQ negatif 3/2 PQ. Jadi apa yang cikgu nak cakapkan kat sini, seperti nota yang awak salin tadi, apabila dia kata vektor selari atau segaris, dia mesti ada dalam bentuk hubungan dia. Tak kisahlah huruf K ataupun lambda ke apa, menunjukkan panjang vektor yang pertama berapa kali ganda dengan vektor yang satu lagi. Okey, seterusnya contoh 2, muka surat 154. Yang ini cikgu nak awak salin sebagai contoh dalam buku. Okey, yang ni salin, at least ada nota. Okey, contoh 2 awak salin yang bahasa Melayu sajalah. Okey, diberi bahawa vektor A adalah 2M tolak 3, vektor B N tambah 4, di mana vektor-vektor AB adalah vektor bukan sifar dan tidak selari. Ni clue dia. Okey, tadi cikgu dah tulis nota kan. Ni. Okey, kalau yang nombor 2 ni, okey, kalau dia tak selari atau bukan sifar, kita ambil cerita yang depan samakan dengan kosong, cerita belakang samakan dengan kosong. Jadi apa yang perlu kita buat, macam dalam buku tu, dia salin balik 2M. Okey, kita nampak susunan dia dah cantik kan. Okey, yang ini cerita vektor A, yang ini cerita vektor B. Jadi kalau dia kata bukan selari atau bukan sifar, kita ambil cerita A ni, kita samakan dengan sifar. 2M tolak 3 sama dengan sifar. Jadi soalan dia apa? Soalan dia lupa nak baca. Cari nilai M dan N. So jadi M dia selesaikan je lah. Ni pindah-pindahkan dia, M akan dapat 3/2. Okey, M akan dapat 3/2. Seperti dalam buku tu, jawapan dia ada ke? Ni M 3/2. Okey, dan kalau dia tak selari atau bukan sifar, itu baru cerita A. Sekarang cerita B pula. Okey, pada ruangan yang lain awak buat N tambah 4 sama dengan sifar, jadi N adalah negatif 4. Itu kalau konsep bukan selari, tidak selari atau bukan sifar, tu dia suruh cari nilai sesuatu nilai. Mudah saja, ambil vektor A samakan dengan sifar, awak kira dapatlah M. Ambil vektor yang belakang B, nilai A dengan B kita tak ambil, kita ambil nilai yang dalam kurungan depan dia saja sama dengan sifar. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Contoh 2 ni mohon salin dalam buku. Okey, untuk contoh 3, diberi AB, vektor AB sama dengan 10A, vektor BC adalah 4 kali A. Tentukan sama ada titik ABC, D, ABC adalah segaris. So macam nota tadi, kalau segaris, macam nota yang mula-mula tadi, kalau cikgu boleh buka. Okey, nombor 1 ni, kalau dia kata selari atau segaris, kita kena wujudkan dalam bentuk pemalar. Okey, macam mana nak wujudkan dia? Okey, jadi kita ambil, dia kata segaris kan, AB dan BC. Jadi awak boleh buat, kalau cikgu conteng dekat sini, A, nampak tak? Cikgu guna warna hitam lah, nampak sikit. Sekejap tukar. Okey, jadi kita buat AB. Yang ni pun awak salin, contoh 3 ni salin dalam buku. AB selari.
nak buat K boleh, nak buat lambda pun boleh. Okey. AB selari dengan BC. Bila selari kena buat macam ni. Vektor AB selari dengan BC. Kalau nak terbalik pun boleh. Awak nak buat BC lambda AB pun boleh, tak kisah, mana-mana boleh okey. Alright. Jadi cikgu ambil yang ni lah sebagai contoh. AB adalah lambda BC. Lepas tu kita gantikan. Okey, cikgu besar naikkan kejap. Okey. AB tu dia dah tulis kat situ kan, AB adalah 10A, kita gantikan. Kemudian lambda BC dia berapa? BC dia adalah 4A. Okey. Jadi kita kena cari berapakah nilai lambda tu. Okey. Berapa nilai lambda tu? Mula-mula kita buat, cikgu ulang. Kalau dia kata selari atau segaris, kita ambil vektor yang dibagi tu, AB selari dengan BC. So kita tukar. Bila selari mesti ada pemalar, tak kisahlah huruf K ke huruf lambda ke. Kemudian kita gantikan dengan nilai yang dia bagi. AB adalah 10A, BC adalah 4A. Kemudian kita cari, yang kedua kita cari nilai lambda tu. Macam mana kita nak cari nilai lambda? Okey, nak cari nilai lambda, maksudnya ataupun macam ni, awak boleh keluarkan macam ni nak lagi jelas. Sekejap awak ambil, sebab dia A dengan A kan, A dengan A ni sama, so awak ambil nilai dia 10 sama dengan lambda 4 ataupun 4 lambda pun boleh juga. Okey, lambda darab 4 lambda. So kalau nak tahu lambda sahaja, okey, 4 ni awak pindahkan, jadi 10/4. 10/4 adalah sama dengan 5/2, kecilkan. Jadi kita boleh tulis AB, seperti jawapan dia lah, cikgu terang balik. AB, kita tukarkan lambda tu, kita ambil balik yang atas ni. Okey, kita bawa turun bawah, tetapi nilai lambda tu kita gantikan dengan yang kita dapat, 5/2 BC. Bermaksud kalau dia selari atau segaris, kita boleh tulis dalam bentuk pemalar kat situ. Tak kisahlah ada pecahan ke, menunjukkan kat situ apabila ada sesuatu nilai, okey, tak kisahlah nilai dia apa, maka dia terbuktilah ini dua vektor ni adalah selari. Okey, sebab kita boleh tulis dalam bentuk pemalar. Jadi kalau awak baca dalam buku jawapan tu, dia kata AB, jadi dia kata AB adalah selari dengan BC. Okey. Sebab apa? Boleh tulis AB adalah selari dengan BC. Kalau dalam buku tu cikgu baca, dia kata B adalah titik sepunya. Kenapa B adalah titik sepunya? Sebab B di depan dan B di belakang sama hurufnya. Jadi titik B adalah titik sepunya. Maka apabila awak nampak ditulis dalam bentuk pemalar, maka titik A, B dan C adalah segaris. Okey, sebab soalan dia kata tentukan sama ada titik, soalan dia tadi, okey, tentukan sama ada titik A, B dan C adalah segaris. So apabila boleh tulis dalam bentuk pemalar 5/2 ni, maka A, B dan C adalah titik segaris. Okey, awak tu boleh tuliskan macam tu. Okey, seterusnya mari kita jawab latihan. Okey, contoh 2 dan contoh 3 tadi salin dalam buku. Sekarang latihan ni kita rujuk dalam buku modul PAK. Okey, ni latihan. Cikgu pilih ni latihan buku modul PAK muka surat 155 155. Okey. Ni nombor 1 dan nombor 2 nanti awak boleh jawab sendiri. Ni cikgu pilih nombor 3, cikgu pilih 3, 4, 5, kita jawab sama-sama. Diberi 2 vektor tak selari dan bukan sifar. Highlightkan perkataan ni, tak selari dan bukan sifar. Okey, A dan B cari nilai M dan N. Dia suruh cari nilai M dan N. Samalah macam contoh yang awak salin dalam buku tadi, contoh nombor 2. Okey, jadi cikgu kata kalau dia tak selari atau bukan sifar, dia mesti ada, kalau dia vektor A kat depan,
belakang dia mesti kita kena asingkan. Kalau X kat depan, belakang mesti Y. So, kalau kita tengok dekat sini, susunan dia tak cantik kat sini. Nampak? Yang depan ni, kalau A, sepatutnya A je yang ada. B duduk di belakang. Jadi, kita susun dulu. Okay, kita susun macam jawapan belakang tu. Macam mana? Macam jawapan depan ni lah. Dalam ni, kita susun dulu. MA pindahkan ke depan. Yang B kita pindahkan ke belakang. Okey, 2B tak muat Sekejap. Tulis balik. MA tolak 5A samakan dengan 2B tolakkan dengan NB. Okey, kita asingkan. A dengan A, B ni pindah belakang. So, dia mesti jadi A sahaja. Tak nak ada 2A dekat depan tu. Tak nak ada 2 macam ni. Jadi, kita faktorkan. M tolak 5. A nya di luar. So, kalau kita darab balik, MA tolak 5A. Itu nama faktor. Okay, B nya kat luar. So, yang dalam ni adalah 2 tolak N. Okay. Macam tu. Bila darab balik 2B tolak NB. Bila dah asing macam ni, barulah kita boleh ceritakan kisah A ni samakan dengan sifar. Ni cikgu tak salin lah, dah sama dengan ni. Okey. Jadi 5 tolak M tolak 5 sama dengan sifar, jadi M adalah 5. Manakala sebelah dia yang B, bila kita dah asingkan AB, barulah boleh kita samakan dengan sifar. Jadi N ataupun terbalik pun boleh kan. 2 tolak N sama dengan sifar. Jadi N tu pergi ke sana sebab dia negatif kan. Jadi awak pindahlah macam mana pun, awak akan dapat N sama dengan 2. Okay. Alright. Ni dia terbalikkan. Dia buat N yang tolak 2. Okay, kalau kita buat 2 tolak N pun boleh ikut cara kita. Okay, 2 tolak N sama dengan sifar. Awak pindahlah macam mana pun, awak akan dapat N sama dengan 2. Okay, itu contoh soalan nombor 3. Okay, boleh tulis jawapan dalam buku. Okay, seterusnya soalan nombor 4. Okay, buku modul muka surat 155, soalan nombor 4 diberi bahawa vektor AB X tambah 3Y, vektor AC 3X tambah 9Y. Tunjukkan bahawa titik A, B dan C adalah segaris. Ini sama macam contoh 3 tadi. So, awak boleh buatlah. Awak nak buat AB selari dengan AC boleh, ataupun AC selari dengan AB, mana-mana boleh. Okey, nanti kan cikgu ambil AC selari dengan AB. Jadi cikgu buat AC selari dengan AB. Okey, kena ada macam tu lah. Ataupun boleh buat AC selari dengan tu maksudnya selari lah tu kan, selari dengan AB. Jadi AC dan satu lagi, bila selari dan segaris, cikgu kata tadi AC dia mesti tukar kepada lambda ataupun pemalar K. Okey. Kalau AC selari dengan AB, maka AC sama dengan lambda AB. Itu clue dia kalau perkataan segaris. Jadi macam contoh 3 tadi, bila dah tulis macam ni, kita ganti AC dengan AB, kemudian kita cari nilai lambdanya. AC berapa? 3X tambah 9Y. 3X tambah 9Y samakan dengan lambda. Kemudian AB pula, kita buat kurungan X tambah 3Y. Okey. Kemudian kita cari lambda tu. Macam mana nak cari lambda? Okey. Kalau nak cari lambda, okey, dekat sini kita boleh nak cari lambda kat sini, kita boleh comparekan X dengan X ataupun Y dengan Y. Kalau X cikgu tunjuklah untuk dapatkan lambda, pilih salah satu pun dah cukup. Tapi kalau
Tapi cikgu tunjukkan dua-dua. Okey, kita buat dulu macam kita ambil X 3X samakan dengan ni lambda darab X akan dapat lambda X. Okey, dan kita X tu kita potong lah. Okey, so kita dapatlah lambda tu berapa? Lambda adalah 3. Boleh? Ataupun satu lagi cara, kalau awak nak ambil Y, tak boleh nak ke sana, tak apa. Kalau nak ambil Y, awak ambil 9Y, awak samakan dengan ni pun darab dengan lambda ni. Jadi lambda 3Y. Jadi YY ni potong. Jadi 9 sama dengan lambda. Jadi lambda nak cari lambda saja, maksudnya 3 ni kena hilangkanlah, bahagi, darab kan, bahagi. Jadi 9 bahagi 3 dapat 3. Jadi lambda dia awak pilihlah mana-mana, X ke Y ke, awak comparekan lambdanya tetap 3. Jadi bila dah dapat lambda, cikgu suruh tulis macam mana? Bila dah dapat lambda, ni cikgu padam ni sebab tak muat tempat dah. Okey, bila dah dapat lambda, awak boleh tulis balik dekat sini. Ingat lambda ada 3 tadi AC, vektor AC adalah 3 kali ganda vektor AB. So kita nampak kat situ, kita boleh wujudkan nilai pemala dekat situ. Jadi apabila adanya wujud pemala tu, maka garis titik A, B dan C adalah segaris. Okey, boleh tuliskan macam tu. A, B dan C adalah segaris. Sebab kita boleh tulis 3 ni dalam bentuk pemala. Okey, tak kisahlah ada pecahan atau nombor bulat. Okey, dan titik sepunya kalau kita tengok A lah titik sepunya dia sebab nilai dia sama. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kelima. Okey, sedikit penambahan yang tadi ni. Okey, contoh 4 ni. Tadi cikgu ambil AB sebagai selari dengan AC kan. Kalau AC selari dengan AB pun boleh dapat juga. Mungkin lambda yang awak dapat tu mungkin nilai dia tak samalah, bukan 3. Mungkin dalam bentuk pecahan. Mungkin nanti bila lain nilai dia lain lah, mungkin awak akan dapat 1/3. Tak kisahlah dia pecahan ke atau nombor bulat ke, dia kalau kita boleh tulis sebagai pemala, maka dia adalah selari. Mungkin kalau awak akan dapat AC nanti 1/3 AB. Mungkin pemala dia lain lah. Okey? Tak kisah. Asalkan kita boleh tulis dalam bentuk lambda AB. Ada sesuatu nilai dekat lambda tu. Okey, contoh 5 ni kategori kebat lah. Okey, buku muka surat 155 juga. Raja di sebelah menunjukkan 2 garis lurus OP dan OA yang bersilang pada titik O. Diberi OP adalah P, OQ adalah Q. Jika M tolak 4 vektor P dan ini adalah vektor Q dengan keadaan MN ialah pemala, cari nilai M dan N. Okey, macam pernah nampak soalan cari nilai kan? Sebenarnya dia sama macam contoh 2 tadi. Okey. Contoh 2 tadi apa? Dia bukan vektor, bukan selari. Macam mana nak tahu vektor bukan selari? Kalau gambar rajah, kalau selari dia sama arah kan? Sama arah macam tu. Tapi kita nampak vektor OP, OQ dan OQ dan OP ni dia tak selari. Sebenarnya kebat dia apa? Dia nak menunjukkan dekat sini awak kena tahu dari segi gambar rajah dia adalah bukan selari atau bukan sifar. Jadi ingat lagi, bila dia bukan selari atau tidak sifar, yang depan samakan dengan sifar, yang belakang samakan dengan sifar. Jadi ambil saja M tolak 4. Seperti dalam gambar rajah, jawapan dia ni M tolak 4 sama dengan 0, maka M adalah 4. So kena tahulah kebat dia dekat sini. Dia tak ada bagi clue pun kan, bukan sifar atau tidak selari, tapi kita dapat daripada gambar rajah dia. Dia tidak selari, dia bertembung macam ni. Okey, dia tak selari. Kalau selari mesti sama-sama sengit. Okey. Dan yang kedua,
kita ambil yang dalam kurungan, kita samakan dengan sifar. M tadi dah ada 4, yang ni kita masukkan dekat sini. Okey, kita gantikan. Ni semua ni kita ambil daripada vektor yang di belakang. So, ni boleh diselesaikan, akan dapat -1. Jadi 2n, -1 tu pindahkan ke sana jadi positif. Jadi n adalah 1/2. Okey, alright. Okey, seterusnya ini dalam buku modul muka surat 156. Okey, ni dah masuk topik barulah, penambahan dan penolakan vektor. Okey. Yang ini tak perlu salin lah, cuma fahamkan saja daripada muka surat 156. Dia kata A tambah dengan B. Nampak ni vektor A, kita A ombak ni, A kecil ni tambahkan dengan vektor B kecil. Okey. Jadi dia bergerak daripada mana? Dia bergerak daripada sini kan? A dan berakhir ke C. Sebab dia kata A, kita ikut arrow, tambahkan dengan B. Okey. Jadi sebenarnya laluan dia ke mana? Kalau ikut shortcut, A ke C. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Sebenarnya A tambah B, vektor paduan dia kita tambahkan tu, kita boleh panggil vektor paduan. A ke B, shortcut dia adalah AC. Jadi dia pecahkan macam mana? Kenapa ada A besar B besar ni? A kan, A adalah vektor AB tambah BC. Tambah BC samalah dengan shortcut dia A ke C. Okey. Kalau yang ni awak tak nak buat pun tak apa. Okey. Kita nak tahu bahawa A tambah B, vektor B kecil, dia nak ke mana sebenarnya? Dari A pergi ke C. Okey. Ini jawapan dia. Alright. Yang kedua, kita tengok B. Okey, kita gerak B ikut arrow, tambahkan dengan C. Jadi kita mulakan di sini, akhirkan di sini, jadi shortcut kita ke mana? Mesti arahnya ke sana. Terbalik pula sebab dia bergerak daripada B kan. So daripada sini pergi ke D. Jadi dia sebenarnya berakhir pada B dan D. Okey, kalau dia pecahkan BC tambah CD. Okey. Alright. Okey, seterusnya C kecil dan D. C mana? C kat sini dan D pergi ke sini. So dia bermula kat sini, berakhir di sini. Kita nampak dia pergi ke mana? CE. Okey, CE. Alright. Yang terakhir dia buat AB. Okey, cuba padam dulu. Kalau yang macam ni macam mana? AB tambah BD tambah BD. Dia cross macam tu. Okey, nampak? Dia tak guna vektor kecil, dia guna yang besar pun boleh. AB tambah BD. BD kita terus cross kat situ. BD. Okey, jadi dia sebenarnya nak ke mana? Dari A dia berakhir ke D. Dia biasanya vektor ni membentuk segitiga. Jadi sebenarnya dia nak pergi A ke D. Okey, cikgu harap boleh faham lah. Okey, dan contoh yang terakhir, sebelum tu cikgu ada penambahan sekejap. Okey, cikgu nak bagi contoh tambahan. Kalaulah soalan tu dia bagi tahu A tambah B tambah C. Nanti waktu awak jawab muka surat 157 ni ada latihan yang macam ni. Okey. Jadi macam mana kita tengok gambar rajah. A tambah B tambah C. Dia ada 3 vektor. Jadi sama juga daripada sini berakhir ke D, shortcut dia. Shortcut dia, jawapan dia adalah AD. Okey, tu kalau ada contoh kalau 3 macam tu. A, B, C sama juga shortcut dia dari mana mula, berakhir di mana. So shortcut dia adalah AD. Atau satu lagi cikgu nak tambah. Kalau soalan kata AB tambah BC tambah CE. Jadi macam mana? Sama juga AB tambah BC tambah CE. CE kita boleh cross macam tu. Okey.
dari CE Jadi dari mana kita mula? Kita akhir di E. Jadi shortcut dia adalah, jawapan dia adalah AE. Ini penambahan vektor lah, atau kita namakan dia vektor paduan. Okey, yang terakhir untuk hari ni, contoh 2 muka surat 156. Awak fahamkan contoh ni, nanti awak boleh jawab muka surat 157. Okey, rajah menunjukkan sebuah segi 4 selari. Tentukan vektor paduan. Vektor paduan samalah dengan vektor tambahan, ada tambah penambahan vektor. Cuma yang ini arah dia tak sehaluan. Kalau tadi dia ikut je flow anak panah dia kan, berkesinambungan. Okey, kalau dia pergi ke sini, kemudian dia teruskan pergi ke sana, ada arah dia, arrow dia sehaluan. Tapi yang ini kita nampak JK, okey, ke sini, tambah JM pergi ke sini. So kita nampak arah dia tidak sehaluan. Kalau arah dia tak sehaluan, kita kena ambil yang di tengah-tengah, shortcut dia. Sebenarnya dia nak pergi ke mana? Sebenarnya dia nak pergi ke JL. Okey, yang ni tambah JK tambah dengan JM, jadi haluan dia tak sama. Kita ambil yang tengah. Sebenarnya dia nak pergi ke JL. Tetapi nak ikut jalan mana? So ada dua jalan. Okey, dua jalan. Kalau awak nak ambil jalan yang ke sini, maksudnya kita nak pergi ke JL ni. Kita nak pergi ke JL. Jadi ada dua laluan. Laluan pertama, dari mana awak mula? Okey, sebab dia kata JL kan, dari situ, dari mana huruf yang bermula, dari situ lah awak mula. Awak boleh buat JK pergi ke KL pun sampai. Jadi awak boleh tulis JK tambah KL. Atau awak nak ikut jalan yang kedua pun boleh. JM, okey, JM tambah ML. Nak ikut laluan atas pun boleh. JM tambah ML pun sampai ke JL. Okey. So kena laluan dia lah. Tambahan tu tengok ada dua cara. Okey. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua dia pergi ke mana? JK. No. Sorry. Terbalik. KJ arah dia. KJ tambah KL. Nampak arah dia satu ke bawah, ke kiri, satu ke atas. Jadi tak sehaluan. Maksud kita shortcutkan dia sebenarnya nak pergi ke KM. Jadi ada dua laluan. Kita mulakan dengan K. Awak boleh buat pergi KJ tambah JM. Macam jawapan tu lah, KJ tambah JM. Ataupun awak boleh tulis KL tambah LM. Okey, boleh tukar mana-mana pun boleh. Okey, yang seterusnya ML. Okey, ML. Cikgu tak boleh tandakan. Tak apa. Sekejap Cikgu tak boleh nak ke sana tu, atas tu boleh kecilkan. Pun tak boleh nak turunkan. Tak apalah, cikgu buat kat sini dia tak boleh nak tu. ML dengan MJ. Sehaluan dia tak sama. Sebenarnya dia nak pergi ke MK. Jadi awak boleh buat, kalau dalam buku ni dia ikut laluan atas. ML tambah LK. Okey, nak ikut laluan bawah pun boleh. MJ tambah JK. Pilih salah satu. Okey. Seterusnya cikgu tunjuk yang satu ni, LM. Terbalik. LM. Satu lagi LK. Haluan dia tak sama. Sebenarnya dia lalu tengah ni. Dia nak pergi ke LJ. So dalam buku ni dia ikut ke mana? Dia ikut LM ke MJ. Ataupun boleh ikut, sebab dia bermula daripada L kan, LK tambah KJ. Itu dia contoh-contoh yang kita dah belajar hari ni. Apa yang kita dah belajar hari ni? Kita dah belajar tentang vektor selari, vektor segaris. Dia mesti ada pemala. Jadi awak kena cari pemala tu.
berapa nilai dia. Kalau kemudian bila dah dapat pemalar tu, tak kisahlah K ke lambda ke, awak ganti balik nilai tu dalam bentuk nombor. Dan apabila ada kita tukar dalam bentuk nombor, ada nilai, maka kita katakan vektor itu adalah selari atau titik-titik itu adalah segaris. Kalau dia kata tak selari atau bukan sifar, kita susun cantik-cantik. Cerita depan samakan dengan sifar, cerita belakang samakan dengan sifar. Dan kita dah belajar tentang vektor paduan tadi. Okey, kalau dia tidak sehaluan, kita ambil yang tengah-tengah. Dan so bila nak lalu yang tengah-tengah, ada dua cara lah. Sama ada lalu atas ke bawah ataupun bawah pergi ke tepi. Okey, nanti latihan muka surat 155 dan 157. 155, 157 mohon turn in dalam Google Classroom. Terima kasih.